rasanya oh bila kita bersama. Sudahlah jangan menggoda kepadaku. Kenapa kamu memandang dan merayu kepadaku? Ku hanya bisa menahan perasaan. Semoga ini bukanlah mimpi di siang bolong. Tolonglah ibu, aku jadi seperti orang yang bohong. Ku hanya bisa menahan perasaan. Semua karena kelakuan dan kamu. Badan ini pusing kepala ini. Marah bahaya. Cukuplah sekalian kita bersama, lupuskan mentera yang hantui kepala. Dalam tapakur akur sanu yang kamu, janganlah lena dibuat di pintamu. Maka fitnah seiring itu indah, di dalam baca mentera disembah. Diiris pedang lilit penghujung lidah, ku turut sejuk kena letara. Ku hanya bisa menahan perasaan. Semua karena kelakuan kamu. Ku hanya bisa menahan perasaan. Semua karena kelakuan. Panas, 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 panas. Badan ini pusing. Kepala ini panas, 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 panas. Badan ini pusing. Kepala ini marah bahaya. Merata-rata. Marah bahaya. Tepuk dulu. Oh, lain macam hari ini. Ya, betul. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Jumaat. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari. Kita pagi-pagi ni susah nak tengok band yang pagi-pagi perform. Gosok-gosok mata, bersihkan tayar mata, terus perform. Saya nampak tadi Abang Basis tadi tu sebelum dia main tadi. Ngantuk sangat kot. Sebab itulah saya cakap hari ini memang feeling dia lain sikit. Memang bersemangat. Pagi-pagi kita dah ada kumpulan Plan B Band. Ya. Tadi yang tolong untuk bangunkan semua orang. Betul. Kalau kejap lagi anda nakkan lebih banyak lagu daripada Plan B Band, ada lagi. Kita tadi tu lagu yang dia main tu, Fiona tahu tajuknya? Nakal. Lagu Nakal. Tu lagu Aida Jebat tu. Bukan. Ni Nakal lain. Ni Nakal daripada kumpulan Indonesia. Gigi dululah. Dulu sikit lagi popular lah. Dia panas-panas. Kalau sekarang yang panas-panas popular yang macam mana? Macam mana? Redang. Ayo, dia pun TikTok juga. Apa-apa pun kita nak bagi tahu panas-panas anda juga. semua yang ada dekat rumah tu, kalau yang masih berada dekat atas katil, senyum-senyum, bangun. Masih atas katil? Mana tahu? Oh, yelah, mungkin lah. Kerja lewat sikit kan. Senyum saja. Bangun pagi kena senyum. Sambil-sambil tu bukalah Facebook Betul. anda. Bukan untuk stok orang, tapi pergi ke Facebook Borak Kopi Kiam. Sebab dekat sana kita. Kami pun akan bersiaran secara langsung. Yang paling bestnya dekat situ, anda boleh tinggalkan komen. Kalau ada pesanan ke nak bagi tahu bos saya lambat
sikit masuk sebab saya sedang baring atas katil. Boleh juga. Boleh pesan kat situ. Boleh. Harap-harap bos dia tengok sekali lah. Tapi jangan lupa lah, kita nak ingatkan jugalah kalau siapa lagi belum follow Instagram kita, Twitter kita, ke Facebook kita, boleh follow. Sebab apa? Kalau contohlah ada apa-apa nak dikongsikan pun, contoh nak jemput tim kita ke, nak pergi, sebab selalu kan tim kita pergi cover tempat makan yang sedap kan. Betul. So insyaAllah nanti kalau dia tengok kat situ, mungkin diorang boleh pergilah. Dan sebut pasal kita pergi tempat makan, kita pergi kerja dan sebagainya, SOP jangan lupa. Kita belum ini menang paling lagi. penting. Kita masih lagi dalam fasa PKPP pemulihan ya. Kalau ikutkan yang diberitahu oleh kerajaan sehingga 31 Ogos, tapi kita tunggulah update semasa-semasa ya. Alright. Okey, dan hari ini apa kata kita tengok cuaca kita macam mana, sebab dengan cerita dia macam mendung-mendung sikit. Kalau ikut musim macam itulah Fiona. Ya ke? Nampak kalau sehari dua ni macam hujan je. Macam KL hari ni pun ramalannya ribut petir ya Fiona. Okey, saya rasa lepas ni segala tempat pun Shah Alam pun sama juga, ribut petir juga. Ipoh pun sama juga, ribut petir juga. Dan ribut petir dan hujan-hujan ni semua anda plan lah baik-baik ya. Baju Betul. jangan pakai banyak sangat, jangan fashion show dekat rumah. Baju jangan pakai banyak sangat. Sebab kadang-kadang mungkin orang tu dia suka tukar-tukar baju banyak kali. Yelah. Habislah yang cuci. Ada kawan saya macam kan? itu, dia 5 minit sekali tukar baju. Ya ke? Sebab minum air je tertumpah kena baju je. Ayo, tak apalah, air saja boleh kering mah. Oh ya ke? Tapi bercok kalau air kopi tak boleh. Kalau air putih okey. Tapi ada tips kalau nak bersihkan air kopi tu boleh guna baking soda. Oh ya? Ya. Ini cerita betul Nanti dia akan jadi bersih lah. Putih balik lah? Betul. Tapi itulah cuaca kita memang kebanyakan tempat kalau serata Malaysia memang ribut petir, hujan ni kita sedia maklum lah kan. Kita pun selalu pagi-pagi berat je nak bangun sedap je tidur kan. Memang cuaca tengah musim macam gini kan. Jadi betul macam kalau Nazmi cakap tadi, memang kebanyakan tempat dia akan ada ribut petir, akan ada hujan. Okey. Tapi bagi anda semua yang sedang menyaksikan kami, jangan lupa hari ini kita ada macam-macam benda yang sediakan untuk anda. Antaranya adalah mungkin saya pernah dengar juga ada orang cakap macam pendengaran yang kurang jelas, dia ada kaitan dengan nyanyuk ke apa benda. Biar betul. Saya tak tahulah. Okey, kejap lagi mungkin kita ada pakar yang akan tolong kita. Saya tahu ni Fiona, hari ni saya nak bawa orang yang akan mengajar kita macam mana nak buat baklava. Tahu baklava tu apa? Tak tahu. Baklava tu manisan Turki. Tapi makanannya tak ada. Kita belajar bahasa dia dulu. Okay. Pagi-pagi tipu my feeling. Alright. Tak apa. Itu kita bergurau je pagi-pagi Jumaat ni. Nak bagi celik sikit mata kan. Nampak berat je ni. Nak terpejam mata. Okey. Kita nak tengok mita drama kita untuk minggu ni. Apa yang akan berlangsung. Syurga Untukmu ya. Jom kita ada klip sikit. Kehadiran Atika dan Aiman menimbulkan pelbagai persoalan di fikiran Adi. Okey tadi. Ia bagaikan mereka pernah hidup bersama suatu ketika dulu. Awak memang tak kenal saya ke? Saya kenal awak. Adakah segala konflik berlaku secara tiba-tiba atau sebaliknya? Awak tak boleh nafikan hak saya. Syurga Untukmu. Setiap Isnin hingga Khamis 10 malam di Samarinda TV3. Okey, itu dia boleh tengok drama tu nanti dekat Samarinda. Sebab sekarang pun kita kan Fiona, kalau malam pun yelah tak berapa nak keluar sangat. Betul. Jadi bolehlah duduk rumah sambil-sambil dengan keluarga. Orang cakap merapatkan lebih rapat lagi silaturahim adik-beradik itu tengok drama ni. Betul. Kita kurangkan untuk keluar pergi dekat luar lah. Sebab kita disarankan untuk duduk dekat rumah kan. Nak buat apa lagi? Mestilah tengok TV kan. Betul. Okey, baiklah. Itulah antara benda-benda yang kita boleh kongsikan di awal pagi. Selain daripada itu, intipati utama untuk Borak Kopitiam iaitu The 5 kita. Apa kata kita mulakan The 5 kita yang pertama untuk hari ini. Kita Apa cerita tu, bawakan berita yang cukup baiklah sebenarnya boleh dikatakan. Sebab apa, terdapat 3 kes sahaja yang dilaporkan semalam yang membabitkan warga Malaysia dan juga warga asing, iaitu 2 kes penularan tempatan dan 1 lagi kes import yang mendapat jangkitan daripada Nigeria. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di negara ini sebanyak 8,737 kes. Dan katanya juga bagi kes pula terdapat 12 kes dilaporkan sehingga jam 12 tengah hari semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes pulih di negara ini sebanyak 8,538 kes. Dan dalam pada itu Dr. Nur Hisham berkata juga tiada pertambahan kes kematian
disebabkan COVID-19 dilaporkan. Okey. Jadi jumlah kekal sebanyak 122 kes. Okey, tapi susulan daripada update tu, ada satu berita yang mana jururawat dijangkiti COVID-19 ketika rawat warga asing Ini yang diberitahulah oleh Ketua Pengarah Kesihatan kita jugalah. Datuk Dr. Nur Hisham kata jururawat tu tak tahu yang pesakit yang dirawat tu ada positif COVID-19. Jadi bila ada buat saringan dekat situ baru tahu, dan secara tak langsung jururawat tu turut menjalankan saringan sebab dah jadi kontak rapat kan dengan pesakit tu kan. Dan apabila buat saringan COVID-19 dijalankan atas jururawat tu, didapati jururawat tu juga disahkan COVID-19 positif. Jadi itu sebenarnya yang kita kena ambil maklum, walaupun kita sebenarnya Fiona dalam fasa PKPP ni kan banyak kelonggaran kan, nak bersukan boleh, nak pergi berjalan-jalan boleh, panggung wayang dah dibuka, banyak kelonggaran yang ada, tapi kita tetap kena patuhi SOP yang ada. Jangan lupa sanitizer, kalau jarak sosial kena ada kan, kalau keluar. Kalau macam sekarang memang benda wajib lah untuk ada sanitizer. New dalam normal kita. bag. Kita sentiasa ada pelitup muka kan, untuk orang kata supaya kita jaga diri kita. Pelitup dan muka juga tu topeng pelitup muka dan hidung. Okey, topeng Hidung muka tu dan lah. mulut. Yelah. Mungkin anda Bahasanya boleh pelitup betulkan muka. kita. Betul lah, betul. Bahasanya kan? pelitup muka. Benda-benda macam tu kena wajib ada lah. Okey, baiklah, untuk delima kita yang seterusnya pula ada kaitan dengan parti ya, dan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayat Al-Mustafa Billah Shah berkata menzahirkan sokongan terhadap langkah tegas kerajaan dalam mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin, iaitu parti, dan membanteras jenayah rentas sempadan demi keselamatan serta kesejahteraan rakyat. Dan Seri Paduka mengambil maklum berkenaan pelaksanaan operasi bersepadu Operasi Benteng ataupun Ops Benteng Malaysia yang diterajui bersama PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Katanya daripada Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, iaitu Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin dalam kenyataan semalam. Jadi bagi rakyat Malaysia, ada di kalangan rakyat Malaysia yang macam tak tenteram, rasa macam risau dengan parti-parti ini kan. Jadi ini dia, nampak tak berita telah pun keluarkan bahawa Agong sendiri menyokonglah tindakan apa yang sokong dalam langkah tegas untuk kekang kemasukan parti. Betul. Ini demi keselamatan kita semua rakyat Malaysia yang diberitahu Okey, itu beritanya ni. Yang kita nak kongsikan satu lagi ni, kita nak ucapkan sembah tahniah lah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong kita, Tunku Hajah Azizah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj atas penganugerahan WAGGS Medal of Service. Ni the highest form of recognition. Kalau ditulis dekat sini, dia basuhan putih ni Fiona, dia tulis ni Fiona. Oh, okey. Tapi kalau kita translatekan macam mana Fiona maksudnya ni? Exceptionally active in Girl Guides Association Malaysia, holding positions both locally and internationally. Kalau kita lihat kan, maksudnya macam mana tu? Dia dah lalu lah. Determined to develop the potential of young Girl Guides. Okey, sebenarnya kalau nak tahu kan, Girl Guides ni kita dekat sini kita panggil Pandu Putri lah. Pandu Putri. Okey. Bahasa Malaysia like this. Okey. Pagi-pagi rem slow sikit nak proses. Okey, kalau kita lihat moto untuk Girls Guide ni sebenarnya be prepared. This means that Girls Guides mereka sentiasa sedia untuk menghadapi sebarang cabaran. Ya, betul. Dan dengan adanya pengiktirafan macam ini sebenarnya menunjukkan yang kita punya Raja Pemaisuri Agong memang prihatin dengan kita semua, kepada golongan belia, golongan muda, kepada kaum perempuan juga, untuk adanya Girls Guide ini Yes, Girls Guide. Okey, baiklah, itu adalah antara dilema yang kita kongsikan. Seterusnya pula, sekarang ni musim apa? Dah kembali ke sekolah. Betul. Jadi dilema kita yang seterusnya ada kaitan dengan sekolah. Okey, jadi ini dia daripada BH Online juga kita petik ya. Sekolah perlu sediakan peralatan patuh SOP. Yang ini sebab apa terdapat berita yang diterima bahawa ada cikgu sendiri yang menggunakan duit poket sendiri untuk beli peralatan seperti cecair pembasmi kuman, emas dan sebagainya. Jadi inilah berita yang kita ingin sampaikan, bahawa pihak sekolah perlu menyediakan peralatan dan untuk pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi mencegah
COVID-19 di sekolah masing-masing, termasuk cecair pencuci tangan dan alat saringan suhu badan. Jadi Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata penyediaan peralatan berkenaan bukan berada di bawah tanggungjawab guru, okey, dan sebaliknya berada di tanggungjawab sekolah, pihak sekolah. Dan difahamkan Kementerian Pendidikan sudah pun menyalurkan peruntukan kepada setiap sekolah untuk membeli cecair pencuci tangan dan juga pelitup muka. Jadi harapnya sekolah dapat menyediakan pelitup muka untuk guru dan cecair pencuci tangan untuk pelajar, bukan saja dekat pintu masuk sekolah tetapi juga di kawasan kantin. Yang ini dikatakan oleh beliau di sidang media semalam. Tempat-tempat yang penting lah kan. Betul. Maksudnya sekarang setiap sekolah dah diberikan bajet untuk beli benda tu semua. Jadi guru-guru tak perlulah keluar duit poket sendiri untuk benda tu semua. Okey. Itu beritanya yang untuk mereka kembali ke sekolah. Ni yang terakhir kita nak kongsikan ni. Ini sekembalinya ni anak muda ni berdasarkan pengalaman dia, dia training jauh semua dekat luar negara tau. Fiona, dekat mana tau? Dekat US. US ke AS? US is AS lah. AS is Amerika Syarikat. United States. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris lah. Okey. Yes. Jadi beritanya kita nak kongsikan ni, pengalaman beraksi di Amerika Syarikat menjadi taruhan lah untuk Wan Ahmad Kuzri, Wan Ahmad Kamal untuk bersaing memikat hati pengendali skuad bawah 19 B19 Brad Maloney. Jadi pemain tengah, dia main midfield lah kiranya ni sekarang. Dia yakin, dia kata betapa dia boleh sesuaikan diri dengan skuad muda Harimau Malaya walaupun kali pertama baru sekali je turun training bersama dengan mereka juga. Jadi dia beritahu juga yang dia tak tahu banyak perkara lah tentang tim ni, tapi dia datang dengan fikiran terbuka, boleh terima pandangan orang dan dia kata berdasarkan pengalaman yang dia belajar dekat Amerika Syarikat tu, permainan dekat sana kan lebih kepada fizikal kan, fizikal mereka kan lebih besar kan. Mungkin dia boleh gunakan kelebihan yang dia dapat berdasarkan pengalaman itu untuk dipilih menjadi skuad bawah 19 tahun tu. Ini satu pencapaian yang baik sebenarnya kalau kita tengok. Ramai juga sebenarnya bakat-bakat muda, atlet-atlet kita yang kiranya pencapaian tu dah ke peringkat antarabangsa tau. Betul. Yang ini kalau kita lihat bukan saja dekat dalam dunia bola sepak, tapi dekat dunia badminton dan juga e-sport kita yang terutama sekali. E-sport kita memang makin naik. Jadi saya rasa macam nak ucapkan syabas kepada anak-anak muda, termasuk saya pun muda juga. Awak main e-sport? Saya main. Tapi tak tercalon je dekat dalam skuad kebangsaan. Jadi mungkin kalau anda ada orang kata macam minat dalam sesuatu, terutama sekali dalam sukan, jangan sesekali anda lepaskan begitu saja. Nampak tak? Mereka antara contohnya yang serius lah, maksudnya fokus lah. Tapi ini dia satu berita yang kita nak tunjukkan ini kepada minat anda. juga ni, sebab minat. Betul. Yang ini dia pun minat Dia minat. Dia sebab dia punya minat, kita semua kena tipu, awak tahu tak? Dia ni. Okey. Semua orang fikir ada kembar Syahrukh Khan Betul. Ingatkan Syahrukh Khan datang ke Malaysia, datang ke Temeluk. Rupa-rupanya makan durian pula tu, tengok gambar tadi. Iya, rupa-rupanya Syahrukh Khan Malaysia, bukan Syahrukh Khan tu yang pegang handphone tu, muka dia. Sebenarnya dia gunakan aplikasi dekat handphone, macam ada boleh edit muka tu kan. Itu jadikan muka dia mirip Syahrukh Khan, tapi dia kata dia buat suka-suka je. Post dekat Facebook, tiba-tiba jadi viral katanya. Dan dikantaikan anak sendiri. Koyak hati ramai gadis-gadis yang ada di tanah air kita ya. Takut kena, kalau betul tu takut kena serbu nanti ke tempatnya. Jadi hati-hati ya kalau anda yang gunakan apps ni. Jadi bagi anda semua, lepas ni kalau ada gambar yang pelik-pelik macam tu, sila-silalah kongsikan bersama sekarang dengan cepat, kita. Fiona. Post apa je cepat je viral. Tapi kena tag kita. Kalau tak tag kita, kita tak tahu kan. Yelah, bolehlah tag Borak Kopi Tiang. Okey. Lepas ni kita akan ada tetamu jemputan kita istimewa, kecil mulik comel dia orangnya kalau saya tengok. Kalau tahu siapa, kejap lagi bersama dengan kita di Borak Kopi Tiang. Lakukan saja apa yang kau mahu, janji kau tahu kau ada aku. Kau tahu kisah tentangku yang dulu, itu kan sudah lama berlalu. Kan aku dah cakap tak buat lagi semua cerita university. Hey, jangan kau ingat lagi. Hey, jangan kau
bising padaku, siapa tuh, siapa nih, dah buat aku pening. Hey, usah engkau pikir banyak, cukuplah, sudahlah, engkau saja dalam hati. Kan aku dah cakap tak buat lagi semua cerita university. Hey, jangan kau ingat lagi. Hey, jangan kau ungkit lagi. Ini bukan salah aku dan dia. Hey, jangan kau bebel lagi. Hey, hey, hey. Jangan kau bebel lagi. Aku bukan yang dulu, percaya pada aku, takkan aku siakan cinta. Tak perlu ragu-ragu, kau hanyalah yang satu, tiada ganti aku untuk cinta. Hey, jangan kau ingat lagi. Hey, jangan kau ungkit lagi. Ini bukan salah aku dan dia. Hey, jangan kau bebel lagi. Hey, jangan kau ungkit lagi. Hey, jangan kau ungkit lagi. Ini bukan salah aku dan dia. Hey, jangan kau bebel lagi. Alright. Pagi-pagi. Macam tak kena dengan ni ah. Orangnya lah suara tu sedap sangat tu. Silakan Terima silakan kasih. Farisha. Okey. Orangnya comel-comel aja sekali buka suara. Ini Tu betul yang tadi nyanyi eh? Betul lah tak main betul. Saya check tadi, betul. Betul. Nampak betul nyanyi. Okey. Jangan-jangan orang pagi-pagi ada suara macam tu tau. Ini mesti mungkin bangun pukul 3 tadi ni. Tak, jangan. Oh, tengok. Dia cakap pun dah tahu dah. Memang betul suara Nak dia warm macam up. tu. Okey. Mungkin Farisha Iris. Farisha boleh kenalkan diri, ceritakan sikit tentang latar belakang Farisha Latar sendiri. belakang, okey. Nama saya Farisha Iris, okey, berumur 21 tahun. Okey, sebenarnya Farisha dah start menyanyi since, biasalah klise lah, daripada kecil lah. Ya, Tapi Farisha dah join Idola Kecil 4, 2011 masa tu, berumur 12 tahun. So ada join few competition lagi. Lepas tu ada buat hosting lagi. And then sekarang 21 tahun ada third single lah. Itu nampak Bebel. tu cara bercakap tu macam nak caras job kita. Oh, ya ke? Masa saya nak sebut tadi. Janganlah, tak adalah. Tapi Okey. maksudnya Farisha sendiri sejak kecil ada pergi vocal class. Kau memang minat nyanyi. Nyanyi Tak je. juga. Vocal class tu bila competition dah vocal class dah provided. Ah, So belajar masa sekali tu je terus. lah. Masa tu je. So tapi menyanyi tu everyday lah, orang kata practice sendiri-sendiri. Okey, jadi tadi lagu yang nyanyi tu tajuk dia Bebel eh? Bebel. Saya sebagai seorang ibu, mother, saya kuat terasa lah. membebel. Bukan. Okey, lagu ni Bebel. Sebenarnya ditujukan untuk siapa dan sebenarnya apa makna lagu ni? Untuk mak-mak ke? Oh, bukan. Okey, lagu Bebel ni sebenarnya ditulis oleh dan dikompos oleh Mas Dewangga dan juga Firdaus Rahmat. So basically lagu ni berkisahkan tentang budak-budak sekarang lah, remaja-remaja sekarang. Habis universiti kita jumpa boyfriend baru. Remaja sekarang suka membebel ke? Bukan. Oh, bukan. Habis tu? Mungkin lelaki. Dalam lagu ni lelaki yang Apa pula? membebel. Bila masa kita membebel? Maksudnya dia tak percaya dekat kita. Dia macam asyik flashback past kita. Ceritanya maksudnya dalam relationship. Ya, betul. Yang lelaki ni lebih banyak macam tanya, macam contoh apa ni, nak pergi mana tu, dia keluar dengan siapa, macam itulah. Betul. Banyak pertanyaan. Lepas tu dia suka stalk IG kita punya kawan-kawan, dia overthink, macam itulah. Adakah ini berdasarkan pengalaman sendiri ke macam mana? Tak, belum lagi. Tapi macam terbalik lah situasi tu Sebab selalunya kalau yang tanya kita pergi mana dengan siapa tu semua yang perempuan tau. Tak, sekarang lelaki. Oh, ya, eh? Saya setuju. Habislah dia seorang lelaki saja dekat sini. Kita iyakan je lah, kita seorang kat sini. Okey, jadi sekarang ni
Farisha masih study lagi ke ataupun macam mana? Ya, saya baru habis diploma in Mass Communication. Lepas tu sekarang tengah ambil degree dalam Public Relations. Okey. Sambil-sambil tu menyanyi lagi lah. Menyanyi maksudnya kiranya buat weekend show macam tu. Betul. Tapi kan sekarang kita kan hari tu dalam fasa PKP memang tak boleh nak keluar pergi show apa semua. Jadi macam mana? Sebab ni kira career Farisha kan. Kejaya kan sumber pendapatan ada daripada sini kan. Okey, jadi senyapnya lah 3 bulan tu tak boleh buat apa lah. Kita senyap je tapi kita still create content dalam Instagram lah. Basically kita buat cover, kita post cover dekat YouTube. Sockmat. Sockmat. Lepas tu kita ni je lah interact dengan fans dekat Instagram. Tu je. Okey. Dan lepas tu nanti kejap lagi akan nyanyikan satu lagu lagi, tak tahu malu. Tak malu. Tak malu. Tak apa. Tu akan datang kot. Tajuknya memang bebel, tak malu kan. dia Ayat pelik sikit. yang macam straightforward sangatlah bahasa tu Ya, bagi faham senang, straightforward. Dia macam tak ada kita nak kena fikir ni apa dia cakap sebenarnya Memang straightforward macam tu. Memang Farisha punya perancangan untuk lagu-lagu tu memang yang orang mudah faham, mudah sing along macam tu lah. Sebenarnya Farisha lebih kepada minat Farisha lebih kepada lagu ballad. Tapi disebabkan kita nak cuba mencabar diri kita, kita nak tahu sampai mana bakat kita, level kita kat mana. And then Farisha cuba lagu macam ni lah. So ada 2 lagu yang very catchy and upbeat. Betul. And alhamdulillah orang suka. Untuk Bebel ni genre lagu apa kiranya? Pop. Dia macam tu lah. Okey, macam Farisha sendiri cakap akan mencabar diri untuk try macam-macam genre Ya, kan. betul. Adakah selepas ini akan try genre lagu macam rock ke macam mana? Mak takut Dia nak ballad tadi kata. Pagi tadi dah rock. Dia nak cabar diri kan. InsyaAllah lah. Tapi rock Cuba bagi tak lagu nakal sikit tadi macam band tadi ni boleh? Cuba tak? Kita tergamam kejap sebab dia suruh kita nyanyi lagu rock. Okey, macam ini. Farisha nak nyanyi lagu ballad. Ballad. Okey, siapa antara penyanyi ballad yang Farisha suka? Ramailah. Kita kat Malaysia kan ada penyanyi yang sangat... Satu nama. Seorang je. Misha Omar. Okey, nak minta nyanyi lagu dia satu boleh? Dah agak dah ni. Lagu dia yang ni lah, yang mana-mana lah. baru ni lah. Yang baru yang mana? Sampai bila lah tu? Okey, sampai bila boleh? Okey. Test 1, 2, 3. Okey. Sampai bila harus ku bertanya firasat hatiku yang terus membisu segala dendamku kini telah menjadi bebanan jiwa saat kau mencari pengganti cinta. Rasa macam nak suruh habiskan lagu ni. Sedap lah. Ada plan tak nak buat suara dekat Waze? Saya ingat saya nak download nanti, nak tengok Waze tunjuk jalan keluar suara awak lah. Alamak, saya boleh buat sekarang. Saya boleh rekodkan sekarang. Okey, tak apa. Terima kasih Farisha. Siapa nak follow perkembangan Farisha, lagu terbaru apa semua, boleh follow Instagramnya. Farisha _Iris. Okey, itu Instagramnya dekat situ. Ataupun ada social media lain? Twitter, Twitter. Facebook. Kalau nak tengok cover Farisha boleh tengok kat YouTube Farisha Iris. Awak punya lenggok cara bercakap tu macam sangat-sangat matang. Ya ke? Macam umur 21. Saya umur 21 lah. Macam bukan umur 21. Pening lah dekat sini lah. Okey, Farisha boleh bagi ucapan dekat peminat-peminat Farisha betul. dekat Kepada peminat-peminat Farisha yang dah bangun, saya nak ucapkan terima kasih sebab sentiasa menyokong saya daripada 2011 lagi sehingga sekarang, and keep supporting me. Dengarkan lagu-lagu Farisha, and jangan lupa follow Farisha. Okay, thank you so much. Alright, okey. Kita ucap terima kasih jugalah dan Farisha nak perform lagi satu lagu kan? Ya, betul. Tapi Kalau Farisha- tak malu silakanlah. Tak, jahat. tajuk lagu dia tak malu. Tapi nak tanya Farisha suka makan roti ke tak? Makan roti? Suka? Suka. Kejap lagi kita ada sesuatu untuk okey. Farisha. Baik, okay, thank you. Ambil nafas dulu, ambil tempat dulu. Yes. Kita nak tengok roti apa ni, Fiona? Roti malu. Roti malu. Taklah. Kejap lagi. Kita dengar dulu Farisha Lepas nyanyi Farisha dulu. perform, kita tengok Bread Brothers. Okey. Silakan. Hari-hariku lihat kamu jalan-jalan di depan aku, namun tak pernah pun kau pandang aku langsung. Siapalah aku di matanya, aku hanya gadis biasa, kau pula lelaki pujaan yang sempurna.
untukmu. Aisyah kenali dirimu dalam mimpi-mimpiku. Hari-hariku lihat cintaku yang manis. Ku tersenyum sendiri. Buat tak peduli, ku tak malu cintamu. Ku tak malu mahumu. Biar satu dunia yang tahu jantungku, jantungku berdegup, berdegup, berdegup selalu untukmu. Hari-hariku lihat cintaku yang manis. Ku tak malu cintamu. Ku tak malu mahumu. Biar satu dunia yang tahu jantungku, jantungku berdegup. Tak malu cintamu. Biar satu dunia yang tahu jantungku, jantungku berdegup, berdegup, berdegup selalu untukmu. Sebenarnya Bread Brother ni baru buka, kita baru buka dan kita fokus lebih kepada pastry and bakery. Dekat dalam ni kita ada roti and kita ada dekat 12 jenis roti and kita ada kek juga dan dessert lebih kurang 15. So dalam masa yang sama juga kita ada masakan panas. Jadi dekat sini lebih kurang macam one stop center lah kalau macam orang yang nak lalu lalang, dia macam student ataupun dia on the go nak cepat. So dia boleh dapatkan pastry bakery dekat sini lah. Kita ada tom yum, kita ada sup, kita ada yellow curry mee dan kita ada nasi ayam rosemary. Ini 4 main dish masakan panas yang memang dekat sini lah. Jenis-jenis kek yang macam anda boleh lihat sendiri kat belakang saya ni, kan? Kita ada Russian cake, kita ada red velvet, kita ada marble scone. Kalau nak list kan memang terlampau banyak sebenarnya. Tapi itu yang menunjukkan sebenarnya itu adalah speciality kita untuk Bread Brother ni. Sebab tu kita buat ni semua fresh. Termasuk juga dengan roti. Everyday kita buat baru, kita bake fresh awal pagi. Sebab tu kita juga ada promotion untuk roti. Setiap hari pukul 6 kita akan jual roti tu semuanya RM1. Ya betul. Daripada harga RM2.20, RM1.8, RM1.9, RM1.6 semuanya akan jadi RM1 pada pukul 6 lah. Sebab kita dekat Bread Brother ni kita nak mengekalkan dia punya rasa tu. So kita memang buat proper punya, memang betul-betul rasa roti, tak ada pengawet dan juga bahan yang lain. Sebab tu kita suka buat everyday fresh. Sama juga dengan kita punya slice cake ni actually. And kita juga sebenarnya untuk kek-kek ni pun kita ada promotion. Normally kalau orang datang waktu promotion ni lebih kurang seminggu tu kita akan buat sekali promotion lah. Bila kita tak beritahu, maksudnya orang nak kena datang sendiri, kita akan markdown beberapa few cake, kita akan jadikan dia RM5 per slice. Okey, so far yang tak pernah putus lah orang kata kalau untuk kita punya kek ni, kita punya cheese. Alright, untuk kita punya cheesecake saja dekat sini kita ada beberapa jenis cheesecake lah. Kita ada marble cheesecake, kita ada burnt cheesecake, kita ada Nutella cheesecake. So sebab orang kita memang suka cheese, jadi itu kita punya speciality juga. Bread Brother terletak di Melawati. Anda boleh waste je Bread Brother ataupun kalau nak senang cari di belakang Sakura Crystal. Jadi orang Melawati biasanya tahulah. Dan operasi kita buka daripada hari Isnin hingga hari Sabtu. Okey, Isnin hingga Jumaat kita buka daripada pukul 9 hingga pukul 7 malam. Untuk hari Sabtu pula kita buka daripada pukul 9 pagi hingga pukul 6 petang. Okey, jadi kalau anda datang ke Bread Brother jangan lupa rasa sendiri masakan dan juga pastry dan bakery yang ada kat sini sebab saya tahu kadang-kadang orang nak rasa air tangan saya. Betul ke chef Naim boleh masak? Jadi kalau nak tahu boleh masak ke tak, baru kena datang sendiri lah dekat Bread Brother. Ayah dia kenyit mata lah last tu. Pantang tengok orang kenyit mata. Tak, tapi sebenarnya kita nak beritahu Bread Brothers ni Chef Naimnya. Ya. Dan dia terima kasihlah kita nak cakap kat Chef Naim pagi-pagi hantar kita roti yang besar ni.
Awak nak ejek saya ke? Apa Tak, saya tak, rasa ni. producer hari ni saja tahu telinga saya capang. Dia nak bawa satu lagi besar daripada telinga Ini saya. telinga ke? Oh, nampak daripada sini pun you nampak tengok. telinga. Acuh. Kalau daripada sini tak nampak telinga tau. Besar-besar ni pun dia tak nampak. Okey, tapi sebenarnya kita nak cerita benda yang penting. Benda ni sangat-sangat serius juga. So, perlunya kita menjaga kepentingan telinga kita juga kan. Tapi Macam kalau tadi, nak cakap, awal-awal tadi saya dah bagi tahu kan, macam ada setengah orang akan tanya masalah pendengaran yang nyanyuk ada kaitan ke tak? jadi kita bawa orang yang pakar hari ini dengan kita. Kita ada Dr. Dr. Shasha. Doktor. Doktor ada salam kan? Salam, silakan okey. doktor. Alright. Ya, doktor So- datang hari ini bukan tangan kosong. Dia pikul tadi, telinga besar ni tadi. ni. Okey, Okey. supaya nak bagi kita senang faham lah ceritanya boleh nampak dekat sini. Okey, Okey, alright. doktor. Macam tadi kita cakap kan, ada orang tanya kita sebenarnya masalah pendengaran ni sebenarnya ada kaitan ke dengan nyanyuk? Ha? Ha. Mestilah ada. Sangat Oh, ya? betul. Sebenarnya macam minggu lepas saya dah explain. Telinga kita ni ada 4 bahagian. Okey. So luar telinga yang kita Okey. dengar sampai kita punya Luar- gegendang ni. Lepas tu Okey. kita ada pertengahan telinga. Ini gegendang ni. Ya, ni gegendang okey, kita okey. dibesarkan. Ini pertengahan telinga kita untuk jaga pressure luar badan dan dalam badan. Dan finally dalam telinga kita ada pendengaran kita punya organ, tapi sebenarnya kita mendengar betul-betul proses di otak kita. Okey, okey. So basically kita memang nyanyuk memang ada kena-mengena dengan masalah pendengaran sebab kalau kita tak dapat informasi, kita punya otak pun tak aktif. tak boleh nak proses lah kiranya. Okey. Tapi kita kalau macam gitu kan kita nak tahu jugalah kan. Sebab kalau secara asalnya semua orang kita punya pendengaran sama. Kita boleh dengar. Tapi apa yang buatkan kita lama-lama ni pendengaran tu makin kurang doktor Okey. So saya ulang sikitlah, kita reverse sikit. Kita reverse sikit Sebab tadi Hafni ada cakap kita selalunya orang dilahirkan hearing normal kan, pendengaran yang normal. Tapi sebenarnya 2 ke 3 out of 1000 babies dilahirkan dengan masalah pendengaran yang signifikan, yang betul-betul ada masalah pendengaran. Baru tahu tu. Tapi untuk anak-anak yang dilahirkan secara normal pendengaran, kita membesar, kita akan mendengar kan. Selama-lama kita akan ada, bila kita dah meningkat umur, kita akan ada juga masalah pendengaran. Orang kata faktor umur. Okey. Kita akan ada juga Memang sebab faktor umur kita akan ada kurang pendengaran. kita touch umur 55, sel pendengaran kita akan pun mati. Okey, itu sikit-sikit lah. Lepas tu ada juga yang lebih awal daripada faktor umur sebab dia mungkin kerja di tempat yang bising. Tempat bising. Lepas tu mungkin ada trauma. Yelah. Jangkitan kuman, jangkitan virus atau bakteria. So memang ada banyak sebab untuk seseorang tu untuk dapat masalah pendengaran. Kerja tempat yang bising Kalau di rumah, kalau isterinya membebel, buat bising sama juga InsyaAllah tak. Sebab sebabnya kita ada satu terma dipanggil desibel yang merbahaya. Desibel tu adalah desibel adalah ukuran bunyi. Okey, desibel tu ukuran bunyi. Ya, betul. Decibel levels yang paling ideal Okey, so adalah macam kita bercakap ni, cuba teka, apakah desibel dia? 50. 50? 55. Oh, dah dekat sangat tu. Memang sangat dekat. Sebenarnya lebih kurang 60 desibel. Bagus-bagus. Tetapi apa nama dia? Desibel yang berbahaya ialah lebih kurang, bukan lebih kurang, dekat 80 desibel. So lebih 80 desibel je, lebih je dah consider as dangerous Berbahaya. decibel. Yes. So lagi lama kita dalam keadaan yang bising, lebih dari orang kata in the dangerous decibel, lagi besar nombor dia, lagi berbahaya, dan lagi lama kita dalam tu, lagi cepatlah kita punya sel-sel pendengaran dalam koklea ni akan mati. Maksudnya risikonya sekarang untuk mereka yang bekerja ke tempat yang bising, contohnya construction site, kan, ada drilling semua, contohnya dekat port, kan. Mereka ni lagi risiko lagi tinggi lah. Betul, sangat betul. Kalau macam tu kan, yang itu dari segi pekerjaan, mereka yang kerja dekat tempat bising. Macam mana pula dengan anak-anak muda sekarang? Sebab mereka sekarang ni kan trend. Oh, ya, sebab tinggi juga. Tu kejap lagi saya ada kawan yang suka Tapi ada satu ni anak muda suka sumbat ni earphone apalah sebagainya dalam telinga. Adakah itu akan orang kata buat kita lebih cepat ke arah hilang pendengaran? Sangat betul. Even WHO sendiri mengatakan banyak sangat anak muda sekarang ni ada masalah pendengaran kerana muzik ataupun bunyi-bunyian rekreasi. Tak kisahlah muzik ke dia, selalunya muzik ni kita walaupun dia kuat, kita tak rasa benda tu bising. Betul, rasa kita rasa seronok. macam lagi shock kan. Tapi sebenarnya lebih daripada 80 desibel tu dah consider as dia dalam keadaan yang berbahaya dan akan merosakkan pendengaran dia. Okey. Kita keluarkan earpiece lah.
Maksudnya apa, dari segi earphone kalau tu selamatnya decibel okey. Tapi boleh ke kalau contoh doktor kalau bunyi angin tu boleh rosakkan juga ke pendengaran kita? Tengok jugalah kalau angin tu kuat sangat, lebih daripada 80 desibel tu, dia memang akan mengeluarkan bunyi kan angin bila dia vibrate kan. So dia boleh juga. Boleh juga. Sebenarnya saya rasa dia nak tanya ni, angin daripada ni, weng, 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 weng. Itu bunyi exhaust satu hal. Mesti dah lebih 80-nya kalau kita dengar selalu kan. Tapi angin ni kan macam contoh kalau saya bawa motor kan, angin masuk telinga, bunyi angin kat highway semua. Itu pun akan mengganggu jugalah. Betul. Dia simple je. Dia punya rule of thumb, jangan lebih daripada 80 desibel. Kalau rajin, boleh download dekat kita punya phone, ada satu aplikasi yang mengukurkan kita punya desibel. Macam tu. Okey, yang itu orang kata macam kita dengar benda-benda orang kata macam kuat, kita akan jadi cepat pendengaran kita cepat hilang. Macam mana pula dengan ada orang kaitkan macam kita akan cepat lupa bila kita punya pendengaran tu kurang jelas, kita akan cepat lupa. Betul ke? Betul, betul. So tadi kita dah cakap pasal kenapa macam mana seseorang tu boleh dapat hearing loss kan? And macam saya cakap awal-awal tadi juga, bila kita semakin tua, kita akan start having hearing loss. Information yang masuk ke dalam otak kita pun tak cukup. So kita punya pendengaran ni sebenarnya dekat area cochlear ni je is macam pintu tau. Kalau pintu tu buka sikit, informasi pun dapat sikit. Kalau tertutup memang tak dapat langsung lah. So bila otak kita tak dapat aktif, dia akan lama-lama ada masalah nyanyuk. So basically untuk orang yang ada masalah nyanyuk ni mungkin masalah pendengaran kalau sederhana kalau ringan dia 2 kali ganda lebih cenderung untuk mendapat demensia ataupun nyanyuk. Kalau masalah dia masalah teruk. Kalau masalah teruk ni kalau kita kena jerit tu ada kira consider as masalah pendengaran teruk, dia 5 kali ganda lagi senang untuk mendapat demensia. And demensia ni adalah antara penyebab orang mendapat penyakit Alzheimer yang kronik lah. Orang kata pelupa yang kronik tu kan, 24% lebih cenderung untuk mendapat Alzheimer. So dia bukan benda yang tak serius lah. Dia agak serius. Sebab kena tahu juga ni sebab kita pun nak kena jaga telinga kita ni. Betul. Since it's so serious, macam mana kita nak cegah benda ni daripada berlaku? Okey, so untuk kita mencegahkan diri kita daripada masalah pendengaran, of course tadi kita dah cakap bunyi yang kuat boleh mendatangkan masalah pendengaran. So kita kena protect diri kita. Kita ada ear protection, kita ada basically kita boleh larikan diri kita daripada tempat bising. Kita boleh turunkan bunyi yang kuat. Sebagai ibu bapa kita boleh make sure kita kena ajar anak kita turunkan bunyi. Kalau nak rasa-rasa nak ada masalah pendengaran cepat, silakan. Tapi basically biasalah mak dengan anak kan. So itu antara yang kita boleh buatlah untuk protect diri kita daripada bunyi. Selain daripada itu, kita kena makan yang sihat. Makan makanan yang sihat boleh membantu kita untuk orang kata preserve apa pendengaran kita ada, macam antioksidan, minerals yang bagus-bagus dan vitamin yang baik-baik. InsyaAllah yang itu boleh membantu kita jaga kita punya hair cells dan pendengaran kita dengan baik. Boleh juga dari segi pemakanan. Ingatkan hanya kita kontrol daripada luaran sahaja, tak tahu pula dari segi orang kata food intake boleh memainkan peranan. On top of that juga saja nak add ialah kita kena aktif. So bila exercise juga. Betul. Bila blood tu dapat mengalir ke semua organ, of course kita punya oksigen dapat kita punya hair cells tu dapat makan oksigen yang orang kata yang baiklah. Yang secukupnya. Okey. Doktor tengok-tengok ni ada banyak ni earphone ni doktor. Okey. Untuk apa? So tadi kita dah cakap pasal masalah pendengaran. So bila masalah pendengaran ada, takkanlah kita nak biarkan je kan? Betul. So bila seseorang tu dah ada masalah pendengaran, kita ada banyak cara untuk bagi pendengaran kita ni untuk otak kita untuk dengar balik. So untuk otak kita dengar balik, kita boleh menggunakan alat bantu pendengaran untuk feedkan information yang dah rosak kat sini untuk kuatkan sikit supaya otak kita dapat balik mendengar macam biasa. Ini alat bantu pendengaran. So ini yang paling orang kata paling basic lah. Paling basic tapi yang sebaik-baiknya kita pakai yang orang kata behind the ear ataupun alat bantu dengar yang dalam telinga lah. Mai saya bantu. Ini yang lagi canggih lah. So basically yang kecil ada yang ini dalam cerita action lah. Ini macam James Bond pakai lah. Nampaklah yang mana? Oh yang tu. So basically dia ada yang paling kecil sampai paling besar. Lagi teruk masalah pendengaran dia, lagi besarlah alat bantu dengar dia sebab dia perlukan banyak lagi power. Okey. Power maksudnya ada gunakan bateri lah benda tu. Betul, dia gunakan bateri, dia gunakan ada amplifier, dia ada macam-macam teknologi. Kalau orang yang tak ada masalah pendengaran, dia boleh pakai ke ni?
saya tidak menyarankan lah. Kalau tak ada masalah pendengaran, kenapa kita nak pakai alat bantu dengar Bukan kan? nak test dengar bunyi ni macam mana. Tak boleh. Basically, boleh je dengar. Dia akan jadi amplifier biasa saja. Macam kita dengar pakai headphone kan? So, dia lebih kurang sama lah. Okey. Oh, okey. Mungkin boleh try pakai. Boleh test ke? Boleh test. Macam mana? Hafni nak try ke? Saya tak menyarankan lah sebab Oh, nanti... tapi tak on. Ini dummy je. Oh, ni dummy. Macam minggu lepas, saya cakap jangan letak apa-apa dalam telinga kalau tak perlu. Saya dah terletak ni. Saya kena tak apa, buka yang itu tak sekarang. apa. Janji dia bersih. Dan juga hanya untuk Hafni sahaja. Tapi kalau agak-agak nak cuba, bolehlah kita kena bersihkan dulu dan boleh masuk dalam telinga. So yang ini jenis dalam telinga, paling kecil. Ini yang betul Fiona lah. pegang ni paling kecil ada dekat dunia ni ke apa? Betul. Memang paling kecil dalam dunia ni. Tapi pendengaran tak boleh teruk sangat lah. Bila? So amplifier dia tak besar sangat. Okeylah. Doktor, kita nak tahu jugalah, contohlah kalau mereka sesiapalah, tak kiralah individu tu sendiri ataupun tengok ahli keluarga tu nampak macam ada simptom macam kenapa macam makin tak dengar je tengok kakak aku ni macam mana tu nak buat, doktor? Nak referkan ke mana tu? Okay, of course bila seseorang tu ada masalah pendengaran, kalau let's say dia tak ada masalah lain lah, macam ada sakit telinga ke apa ke, boleh jumpa ke audiologist ataupun pakar pendengaran di pusat audiologi ataupun pusat hearing aids. Tapi kalau dia ada masalah-masalah lain, sangat penting jumpa pakar ENT dahulu. So basically kalau let's say dia ada sakit telinga ke, ada bernanah ke, ada apa saja, kena jumpa pakar ENT. Supaya tidak membuang masa lah. Kalau dia ada masalah pendengaran yang serta-merta, orang kata sudden hearing loss, sangat penting untuk cepat-cepat pergi emergency dan jumpa pakar ENT. Sebab kalau cepat, within 72 hours dia boleh datangkan balik pendengaran. Itu kita nak tahu tu, sudden hearing loss. Sangat penting. Kita nak ceritakan selepas ni lah, kita nak berhenti rehat dulu kan. Lepas ni kita sambung lagi bercerita dengan Dr. Sasha dan juga telinga besar ni yang ada dekat sini. Jumpa selepas ini di Borak Bertiam. Welcome back Borak Kopitiam. Sekarang ni kita nak sambung lagi cerita kita ni pasal telinga ni. Topik ni kita kena ambil tahulah Betul. Macam tadi Hafni ada ajukan soalan macam mana kita boleh tiba-tiba tak dengar, tiba-tiba kita ada sudden hearing loss. Adakah benda tu wujud? Wujud. Seperti yang saya cakap tadi, kita setengah orang mungkin terkena sudden hearing loss ni sebab mungkin ada jangkitan kuman. Dia tersalah makan ke, dia terdemam ke, dia sesama ke, termasuk dekat saluran darah telinga kita, kenalah masalah jangkitan kuman dan mempunyai sudden hearing loss. Okey. Maksudnya jangkitan kuman tu yang kita boleh nampak lah, kadang-kadang telinga bengkak apa semua itu, doktor. Bukan? Bila kita demam, kadang-kadang kita tak tahu pun dia mengalir daripada darah kita. So basically luarannya tak nampak apa pun. Memang tak nampak apa-apa. Boleh juga macam masalah itu. Pendengaran ni in general kita panggil dia masalah invisible disability. Benar, kita tak nampak. So bila seseorang tu rasa dia hilang pendengaran sehari ataupun dia hilang pendengaran, jangan ambil tak apalah esok boleh dengar balik. Jangan. Kalau boleh terus pergi jumpa pakar ENT. Supaya ENT boleh bantu untuk revivekan balik apa yang ada. Dalam masa 72 jam Yes. So kalau boleh dapat tahu sekarang, pergi terus. Cepat, kena pergi secepat mungkin lah. Tapi dia time frame dia tu. Yang itu bagi macam hilang pendengaran, like obviously like terus Tiba-tiba hilang tak dengar. Macam mana pula macam mereka yang tiba-tiba ada macam ada berdesing macam tu kan? Sebab saya biasa dengar ada orang macam dia kata, telinga saya dah berdesing quite some time. Yang itu ada kaitan dengan hilang pendengaran ke macam mana? Betul. Itu satu terma kita panggil tinnitus. So tinnitus ni apa-apa saja bunyi yang kita dengar, orang lain tak dengar. Tak kisahlah bunyi ni beep ke, beep bukan ataupun bunyi yang itu bukan tinnitus. Kalau kita tengok cerita hantu nanti kita tengok. Betul. So, kembali kepada tinnitus tadi tu. Tinnitus ni besar dia punya percentage adalah kerana masalah pendengaran. Bukan the other way round. Orang kata macam saya tak dengar sebab saya bunyi bising kat telinga. Tak, sebenarnya kebanyakan cases sebab ada masalah pendengaran. Oleh itu you ada tinnitus. Sebab otak kita tadi, kembali kepada otak kita, bila otak kita tak dapat information kepada otak tak dapat information bunyi, dalam otak kita tanya, mana bunyi yang saya selalu dengar? So dia keluarkan bunyi tinnitus tu. Okey. Nama seksi dia neurological noise. Maksudnya itu orang yang dengar bunyi yang orang lain tak dengar. Ya, betul. Maksudnya dia ada masalah tu. Dia memang akan ada masalah tu lah. Tengoklah dekat mana frekuensi yang dia ada masalah pendengaran tu. Sebab ingatkan kita lagi hebat sebab kita dengar
dengar benda yang orang tak dengar. Bukan maksudnya kita ada masalah Betul. Ini masalah besar ni. I rasa ni memang annoyance kan? Betul. Yes, betul. Saya sendiri ada tinnitus. Sebab saya masa kecil saya banyak buat performing arts, banyak menari, lepas tu duduk dekat depan speaker. So pendengaran kita ni besar, range dia 20 ke 20,000 hertz. Tapi kita bercakap ni sampai 8,000 je. So lepas 8,000 tu mungkin ada hearing loss kat situ lah. Okey. So dia keluarlah bunyi ni dekat telinga. Doktor, satu lagi nak tahu, kadang-kadang contohlah kalau kita mandi swimming pool, kalau kita menyelam, rasa tekanan sangat tu kan, itu pun boleh jadi punca ke doktor? Okey, so kalau kita nak mandi swimming pool ataupun kita scuba dive, kita akan masuk ke dalam orang kata kita kacau pressure badan kita kan. So di situlah penggunaan pertengahan telinga kita. So bila pressure tu tak seimbang, dia akan memang ganggulah dekat pertengahan telinga. Dia takkan ganggu pendengaran kita, tapi dia akan ganggu struktur telinga kita. So kita akan rasa sakit. Kalau let's say kita memang tengah nak demam ataupun nak sesema, mungkin kita akan dapat ada isu lah kat sini. Kita bengkak ke apa ke. Tapi masalah pendengaran tu hanya berlaku bila ada macam blockage. So information masuk, dia ada traffic jam. So tak sampailah kat sini. Okey. Gitu. Maksudnya kiranya bunyi itu tak hilang lah. Cuma dia sakit ajalah. Tak, bunyi tu hilang kalau ada blockage lah. Okey. Sedikit lah. Tapi ada bukan juga. permanent hearing loss. Yang sudden hearing loss selalunya ialah permanent hearing loss. Sebab ada rambut hair cells yang dalam telinga, dalam koklea ni mati, dia tak boleh hidup balik. Sebab tu orang kata kalau pakai headphones ke dengan muzik, yang mati tu yang permanent. Dah yang mati. permanent tu tak boleh nak baiki lah. Ya, Ni, mati doktor, tiada tumbuh kembali. ada pula saya dapat ada soalan kiriman daripada telinga saya. Okey. Dia tanya kalau makan ubat banyak ada ganggu ke pendengaran kita? Boleh juga. So orang kata polypharmacy. Kadang-kadang kita kena tengoklah apakah medication yang kita makan. Itu kalau kita macam-macam lah polypharmacy. Tapi lebih cenderung untuk ada masalah pendengaran kalau kita makan antibiotik tertentu. Ataupun adalah sesetengah medication. Ubatan sakit tak adalah Tak ada. Kita kena tengoklah apakah sebab bila kita dapat ubat, kita check dia punya side effect. Mungkin Sebab itulah bila kita pergi jumpa doktor bagi ubat akan tanya ada allergies ke apa ke. Lepas tu doktor akan bagi tahu side effect dan sebagainya. Betul. Kan? Okey, mungkin doktor boleh sharekan IG doktor pula. Sebab apa? Saya percaya mesti ada banyak lagi soalan, bukan saja daripada kita tapi daripada penonton sendiri dekat rumah. Jadi mereka boleh tanya doktor sendiri. Okey, so basically kalau ada lagi soalan, boleh tuju kepada saya Syasa Aziz di Instagram, sama juga dengan saya punya Facebook. Bolehlah tanya terus di situ. InsyaAllah saya cuba sedaya upaya untuk menjawab soalan-soalan anda. Doktor selalu buat live kan? Boleh jugalah dekat dalam saya punya portal Eartistic Hearing and Balance Center. Kadang-kadang saya juga buat live dekat dalam saya punya my own Instagram dan Facebook. Boleh tanya dekat situ lah kalau ada tak faham. Yes, tanya soalan. Tapi lepas waktu bekerja. Nanti kan doktor tak boleh nak chat telinga orang. Betul. So kita cakap thank you. Betul, terima kasih doktor. Terima kasih Fiona. Terima kasih Thank you, datang. Ni. Okey. Ni, kita nak cerita juga ni. Tadi kita terima kasih, kita macam menunduk. Kita macam menunduk. Kenapa? Selalunya orang menunduk tu ucapan terima kasih kan? Yes. Ni ada benda yang kita nak kongsikan sebenarnya. Kejadian yang berlaku dekat luar negara jadi viral. Apabila ada seorang kanak-kanak ni yang melintas jalan. Ni Fiona. Bila dia dah melintas jalan kan kereta ada berhenti. Jadi bila kereta tu berhenti Fiona, dia dah sampai ke hujung dia tu, dia tertunduk. Orang ingat kenapa orang ni jalan tertunduk-tunduk? Rupanya bukan. Dia nak tunjukkan tanda terima kasih sebab orang tu berhenti bila dia melintas jalan. Video tu mak dia yang record tu, nampak tu ada dekat situ. Tengok mak dia sebenarnya nak spot check kot. Nak spot check tengok anak dia sama ada tak orang kata macam berhemah walaupun dia tengah melintas jalan. Jadi saya rasa mungkin yang ini kita boleh jadikan sebagai teladan. Okey, maksudnya nanti bila kita jumpa orang ke bukan nak suruh kita tunduk-tunduk macam tu. Kita ucapkan terima kasih sentiasa. Betul. Tak kisah apa pun, sekecil-kecil apa pun orang bantu kita, kita ucapkan thank you, terima kasih. Nampak sepanjang jalan tu dia menunduk tu. Jalan sikit tunduk. Kalau kat situ ada 10 kereta, 10-10 dia tunduk. Tapi itulah, kira sebab macam yang mana netizen cakap jugalah, tahniahlah kepada ibu bapa dia sebab dapat mendidik anak dengan orang cakap gesture yang macam tu kan. Sikap macam tu. Itu antara benda yang kita sempat kongsikan. Tapi satu lagi benda, tadi Hafni janji nak bawakan saya sejenis makanan daripada Turki. Yes, ini makanan daripada negara Turki. Ya, namanya baklava. Baklava ini adalah sejenis manisan. Mana dia? Tapi mana orangnya ya? Ada ke orangnya? Bagi makanan ke orang? Orang yang membawanya. Orang yang membawanya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, sihat? Sihat, Dai, sihat. Oh, Silakan, macam tu Dai. sekarang. Okey. Mana baklava yang dikirim? Alamak, tertinggal lah. Tertinggal. Alamak, tertinggal tak apa. pula. Next time. Okey, tak sebenarnya hari ni kita ada Dai Imran hari ni sebab dulu Dai tinggal dekat Turki 20 tahun 2 tahun saja. Oh, 2 tahun. Saya masih tahun, lagi umur belajar berapa? di sana. Masih lagi di Belajar. Istanbul. Jadi tapi kita pulang sekejap lah sebab COVID ni. Jadi COVID berlaku, jadi kita pulang sekejap. Dekat nanti kita Malaysia akan balik dulu. semula. Sementara nak tunggu bila nanti boleh dibuka. Jadi alang-alang bila dah sampai dah balik semula ke sini. Kita nak belajar lah. Hari ni kita nak belajar bahasa Turki. Kenapa dialek Hafni dia lain? Kenapa? Kita nak belajar lah. Itu bahasa kita. Kita orang Johor. Okey, apa kata kita start? Okey, so kita diberi ni play cards Okey, marhaba. Okey, kita mula dengan pembelajaran pertama iaitu kita panggil merhaba. 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 Merhaba bukan meraba. Merhaba. Saya sebut betul tu. Merhaba. 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 Jadi kita panggil ni untuk hi lah kalau kita jumpa siapa-siapa. Merhaba. Merhaba. Kalau macam biasa macam Perancis kan diorang ada untuk perempuan lain, lelaki lain. Ini sama. Turki sama saja. Senang. Oh, senang lah. Bahasa Turki ni senang sebab tulisan dia sama macam kita. Jadi kita eja sama je. Kita tinggal nak sebut aja. Yup, grammar je salah sikit. Yelah, Macam yelah. masalah sikit lah. Merhaba. 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 Kalau diutarakan jadi merhaba mai. Okey. Okey, next pula. Awak kalau kita dah sebut hi, awak apa khabar pula? Kita nak tanya how are you lah kan? Kita So, cuba baca lah, kita cuba baca lah. Kita baca, Katanya senang, kita Okey. baca je. Kalau ekor dekat sini tulis Nasil Sinis. Cuma lain sikit. Lain Nasil sikit. Senes. Nasil Sinis. Sebab I tu tak ada titik kan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi dia jadi E. Nasil Sinis. dia- Nasil Sunis. Yes. Nasil betul lah. Sinis. Okey, cantik tu. Nasil Senes. Nasil Sunis. Nasil Sinis. Jadi kita nak jawab. Kita nak jawab. Okey. Saya sihat, Alhamdulillah. Saya Okey, sihat, okey, ni saya try alhamdulillah. pula. Okey, try. Ben iyiyim alhamdulillah. Okey, cantik. Oh, yes! Okey, cuba try. Cuba seorang Nasil Senes, seorang Ben Iyim, Oh. Alhamdulillah. Okey. Nasil Sinis. Ben iyiyim alhamdulillah. Oi, tapi nampak terrehat sangat. Nampak terang. Kita kena relax sikit lah. Okey. Kalau relax ni macam mana? Dia sebut je Ben Iyim, Alhamdulillah. Benim, alhamdulillah. Ben iyiyim alhamdulillah. Yelah, dulu belajar Okey, pun okey. macam ini ni dulu. Dulu belajar pun macam inilah dia orang ajar ni. Ni, Okey. Senin ada ni. Awak Bunyi cakap bahasa macam apa? Kelantan ke? Okey, ini kita nak tanya awak nama apa? Awak nama apa? Nama awak apa? Senin Aden Ne. Senin ada Aden ni. ni. Bila I tak ada titik atas, en ni. Senin ada ni. Senin Aden Ne. Senin ada ne. So, kita jawab pula. Kita Jawapannya jawab pula. Jawapannya Benim Adem Imran. Itu nama saya. Betul tak nama? Benim Adem Imran. Nama sendiri. Nama sendiri Benim Adem Hafni. Okey. Okey, cuba amalkan sekarang. Benim Adem Fiona. Alright, cuba tanya dan jawab. Okey. Yo. Okey, saya tanyalah. Betul dia bagi kita macam dalam kelas, betul yang dia bagi Cikgu. Tanya cepat. Okey. Ha. Senin ada ne. Itu macam bunyi Isnin pula. Senin. Dan Senin. Oh, Senin. Teacher don't angry ah. Oh, jangan. Tak ada. Okey. Senin ada nin. Benim Adem Imran. Betul tak cikgu? Benim Adem Imran. Okey, cantik dah tu. Awak Imran ke? Taklah dia tulis kat sini. Jawablah nama sendiri. Benim Adem Hafni. Dulu belajar macam inilah masa kat Turki kita. Okey. Seterusnya mungkin Hafni boleh tanya. Ni sebab kita tahu kan Hagia Sophia nak buka balik ni jadi masjid. Jadi sejak status ni dah berubah jadi masjid, kita panggil masjid lah kan. Okey, jadi kita nak cakap solat dekat situ lah. Saya nak pergi sembahyang dekat Hagia Sophia, Masjid Hagia Sophia. Jadi kita sebut Hagia Sophia Jamiinde Namaz Kılmak istiyorum. Panjang sikit lah. Yelah tu, betul lah tu. Mata saya. Tapi cuba try. Cuba. Okey. Cuba. Hagia Sophia Kaminde Jaminde Hagia Sophia. Okey, C kat situ jadi J. okey. Hagia Sophia Ayah Cik Siti. Jaminde Namaz Kılmak. Istiyorum. Alright, cantik. Cuba try. Hagia Sophia Jamiinde
namaz kelmak istiyorum. Alright. Oi, ni Pandai dah lah tu. nampak yang susahnya Kemai lah dulu. tu. Oh. Tamam. Tamam. Tamam tu okey. Oh, tamam. Okey. Okey. Kalau kita, Seterusnya. ada tetamu datang. ini- Selamat menjamu selera. Ini kat kedai-kedai makan kat sana ni. Kedai-kedai makan Okey, kita biasa kalau kita makan, sebelum makan, tengah makan, lepas makan kita sebut ni. Okey. Oh, Lepas makan pun sebut ni? Lepas makan pun kita sebut ni. Sebab maksud dia sebenarnya afiat ni kesihatan. Oh. Tapi kita terjemahkan selamat menjamu selera sajalah. Oh, okey. Cuba terus. Afiyet olsun. Senang je. Afiyet olsun. Afiat olsun. Afiyet olsun. Jadi kalau tengah makan tu, ada orang tengah nak makan sekali, kita sebut afiat olsun. Oh, Afiat olsun. satu suap afiat olsun. Tapi tak payahlah bersuap-suap afiat olsun. Okey. Okey, seterusnya. Tiba-tiba rasa nak makan apple kan? Cakap. Apple dalam bahasa Turki kita panggil elma. Elma. So saya nak makan apple, kita sebut ben saya elma yemek istiyorum. Ben elma yemek istiyorum. Cemerlang. Saya nak makan apple. Okay. Istiyorum tu apple Apple. Bukan. Bukan. Elma baru je cakap. Awak ni pelajar ponting kelas lah. Saya memang kalau bahagian-bahagian belajar ni memang selalu lost. Dia tak boleh nak fokus. Ben elma yemek istiyorum. Istiyorum tu maksudnya saya nak. Oh, saya nak. Dia letak perbuatan dekat belakang. Oh, okey. Alright. okey. Ini Hafni suka. Saya suka tidur. Bahasa Turkinya. Alright. Tidur dia punya perkataan asal uyumak. Uyumak. Okey. Tidur. Tapi kita akan, kalau kita nak kata saya suka tidur. Jadi ben uyumaya istiyorum. Ben uyumaya Ben uyumaya seviyorum. Ben uyumaya seviyorum. Ben uyumaya seviyorum. Saya tahu ni, ayat ni saya tahu seviyorum ni. Selalu saya cakap seni seviyorum. Cantik. Yang ni bukan Tamil Tak, betul. Seni seviyorum apa? Kita tahu. Seviyorum tu apa? Tidur. Tak, bukan. Seni seviyorum tu maksudnya saya suka kat awak. Kita bahagian tu kita tahulah. Saya suka kat awak. Seviyorum tu maksudnya saya suka lah. Jadi bila saya suka tidur, ben uyumaya seviyorum. Saya suka tidur. Boleh guna untuk tidur juga. Memandangkan dia dah buka, dia dah cakap seviyorum ni kan. Saya suka. Saya suka. Macam mana cakap I suka you? Tadi dah sebut dah. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Macam tu je. Macam tu je. Nanti kita nak cakap balik. Saya pun suka awak. Kita tambah je bende kat depan. Nampak macam bendi kan? Bende seni seviyorum. Bende seni seviyorum. Bende seni seviyorum. I love you. Tak boleh nak tackle lah ni macam tu. Boleh training. Bende seviyorum. Seni? Bende seni seviyorum. Cantik. Boleh dah tu dapat. Boleh dapat. Okey, kita masuk ke yang romantik sikit dah. Okey, ini dia. Kalau nak cakap my soul. Cuba anak murid cuba. Saja Kenam. C kalau dekat Turki dia akan jadi J. Janam. Janam. Saya pun tak tahulah dia sama ke tak, tapi lebih kurang lah agaknya. Janam lah, betul-betul lah. So kalau macam kita nak panggil sayang ataupun orang Turki kadang-kadang dia panggil kawan-kawan dia pun kita panggil janam. Tapi bukan gay, tapi memang janam. Takut kalau di sini orang tukarkan tambah ha kat tengah. Apa dia? Jaha. Jangan. Kita janam je. Janam saja. Okey, yang tu my soul. Okey, yang tu my soul. My life pula. Saya try hayatum. Hayatum, cantik. Cepat belajar. I tak ada titik jadi tum. Hayatum, my life. My life. Alright, Okay. my baby. Ini kita tahu. Ini kita tahu my baby baby gem. No. Baby gym. Baby gym. Kan? Baby gym. G dekat atas ni ada tanda kan? G dekat tandanya dekat atas. Tanda ni maksudnya tak bunyi huruf tu. Okey. Oh, tak bunyi huruf tu. Cuba kita lompat. Babeim. Babeim. Betul. Betul tak? Nampak macam kelakar tapi betul lah. Betul ke? Babeim. Babyim. Okey, awak baby saya. Macam tu. Yo, gelinya. Ini senang ni, cikgu. Macam mana awak baby saya? Kita akan cakap je dengan kawan-kawan, dengan kadang-kadang kita rasa sebab ataupun dengan suami, dengan isteri, kita sebut je babyim ataupun hayatum. Kalau macam contohnya dengan kawan-kawan, kita boleh juga cakap janam benim. Janam benim. Kesayangan
saya, tapi memang betul-betul kita anchor perkataan tu, sebut Benim. Saya punya. Oh, kena saya channel punya. Benim macam tu. Tapi okey, kejap. Itu ada sikit lagi belajar. Tapi lupa nama maksud dia apa Ashkem. Ashkem. Ash maksudnya cinta. Itulah yang nak cakap. Saya suka awak kan? Bukan. Ashkem jadi maksudnya cinta saya. Cinta saya, Ashkem. My love. My love. Yes. Ashkem. You cannot love me, I'm married. Dahlah contoh. Oh. Memang tidaklah kita nak pesan dinding. Okey, mungkin ada Imran boleh kongsikan IG sebab mungkin ada lagi ramai nak belajar. Okey, kalau untuk dapatkan pengetahuan ataupun maklumat berkenaan dengan bahasa Turki, boleh juga pergi ke IG saya Imran Zaki, IMRAN ZAKI. Boleh follow di situ dan saya juga belajar di Turki, masih belajar di Turki. Mungkin ada student-student yang mungkin nak ke Turki tapi tak tahu cara dia. Boleh juga tanya kepada saya sebab pergi ke Turki ni masih baru lagi lah. Tak ramai lagi pelajar Malaysia yang kat sana. Guzel bagus sih. Maksudnya cantik. Guzelsin. Cantik. Guzel. Guzelsin. Ish, pandai ni. Kita tahulah, kita dulu dah masuk kelas part 1. tak. Cok, Guzelsin maksud dia awak ni cantik sangat. Cok Guzelsin. Baru teringat. Kalau nak cakap handsome macam mana? Dia banyak kita pada lelaki je. Guzel juga kot. Perempuan. Kepada perempuan je kan? Kepada lelaki macam mana? Kalau perempuan Guzel, lelaki Molek. handsome. Bila cakap handsome lah dia ni. Tak pernah belajar bahagian tu. Kita belajar yang tu je. So handsome ni macam complicated sikit nak sebut. Yakışıklı. Patutlah ramai orang give up bila nak sebut benda tu. Tak sebut dah. Susah sangat nak sebut dia. Alright. Terima kasih dari Imran sebab datang hari ini mengajar kita. Tadi kalau nak follow Instagram semua, kalau nak tanya pasal Turki boleh tanya lebih lanjut. Okey, kita lepas ni akan ada band yang dah perform awal-awal tadi kan. Kita nak tambah lagi rock-rocknya pagi-pagi ni. Kalau tak sabar nak dengar lagi, kejap lagi jangan lupa untuk saksikan Borak Keputihan. Tamam. Kali pertama ku jumpa dia, ku jatuh cinta. Ingin ku kenali, ingin ku rapati siapa orangnya. Bolehkah ku bertanya apa namanya, tinggal di mana? Adakah dah berpunya atau masih lagi mencari cinta? Aku melihat dia sopan dan santunnya cukup teruslah. Budi dan bicaranya anggunku terbaut hias bermada. Orangnya sangat cantik dan juga menarik. Dia Zakila. Memang masih bujang, ada peluang untuk kita bersama. Namamu indah bagai bidadari, sinaranmu terukir berseri-seri. Mungkin ini jodoh yang ku tunggu-tunggu. Akan ku pasti kau jadi milikku. Zakila, berdengar. Zakila, oh Zakila. Wajahmu memukau semua jejaka. Telinga lirikanmu yang menggoda. Senyuman dan ayumu sungguh mempesona. Dialah gadis bernama
kalau nak tahu jawapannya, Zafira setahu saya dia masih single. Produser kita. Tapi dia tak Oh, cari. Zakila. Salah nama pula. Salah orang. Ingat Zafira tadi. Okey, Okey. kita ada plan B. Kita ada Ijat. Pak Maon. Ya. Tadi gosok-gosok mata sebelum perform. Jojot Jojot dan Pits. 4 orang je. 4 orang je. 4 orang aja. Jadi kalau kita dengar kan, sejak awal pagi tadi genre lagu yang dimainkan ataupun dibawakan Plan B, genre rock. Ya betul. Kita sebenarnya lebih kepada band radio. So lagu-lagu radio pun kita main lah. Mostly banyak-banyak macam lagu-lagu rock pun ada, kita main lagu-lagu pop pun ada, lagu jiwang sedih pun ada, kita alunkan jadikan sebagai band radio lah. Band radio? Maknanya apa yang Apa radio main lagu kita semua main. main lah? Tak adalah MP3 pun. Tak adalah maksudnya semua, tapi lagu-lagu yang kita tengah naik tu kita akan main lah. Buat cover lah kiranya. Tapi yang lagu Zakilah ni tadi tu memang lagu sendiri. Betul, lagu sendiri. Kira ada jugalah lagu sendiri. Ada. Dan ceritanya Zakilah ni susah nak jumpa orang nama Zakilah betul. Macam mana penceritaannya tu? Ada cerita. Sebenarnya lagu ni kalau ikutkan kita masa tu kita ada event satu tempat. So lagu ni kita sebenarnya nak soundcheck lagu Zalika daripada Flow 88. Tetapi drama saya salah main, dia main lagu Akila. Jadi dia sebutnya Zakila, jadilah Zakila. Terus jadi Zakila. Terus tu keluar Tapi lagu pernah tak Zakila. jumpa orang nama Zakila ni? Setakat ni tak pernah lagi. Akila tu masalah. Kalau ada di rumah yang sedang menyaksikan kami tu, cepat-cepat munculkan diri. Single kan? Tak, Taken. Taken. Jangan memandai-mandai. Laju je. Mungkin boleh ceritakan sikit background Plan B ni. Selalunya kan orang cakap apa tau? Bila projek kita dah tak jadi, Plan B lah. Betul. Jadi ceritanya macam tu ke? Ceritanya sebab Plan A tak jadi. So jarang orang buat Plan B yang tak jadi kan. So kita jadikan Plan B. Plan B. Maksudnya perancangan awal tu dah ada nama lain lah. Dah ada projek lain ke macam mana? Sebenarnya asalnya B Baskers sebenarnya B. Jadi kita banyak job yang jenis yang main langgar je. Kita plankan je lah benda ni, Plan B. Okey. Lagu Zakilah tadi tu hasil ciptaan siapa? Lagu tu lagu daripada Maon. Okey, dan lirik daripada Pak saya Maon sendiri. buat? Lirik saya sendiri. Tengok orang yang diam bukannya diorang ni sebenarnya tak ada seni, ada seni. Orang-orang yang Jangan tengok dia gosok-gosok mata. Dia orang yang berseni juga. Pak Maon cakap sikit lah Pak Maon. Ni gosok mata tadi tu pasal pagi sangat kan. Tak, Biasa ni. jarang gaming pagi-pagi. Pak Maon nak tanya pasal lagu Zakilah tu Pak Maon. Macam mana susunan lirik apa semua tu, itu adalah daripada kiranya benda yang benar-benar terjadi. Kita tahu cerita nama Zakilah tu daripada rehearsal tu. Tapi tengok daripada ayat-ayat dalam lirik tu kata macam nak mengurat awet tu. Asalnya lagu ni memang lagu yang saya buat lah. Lepas tu dah peram lama. So Ijat olah balik lirik ni. Oh, okey. Kiranya lagu tu memang dah ada. Lagu tu Kebetulan memang ada ada. kejadian pula rehearsal salah main. Tu yang keluar Zakilah. Tukar nama daripada lirik lagu yang Pak Maun dah buat tu. Sebenarnya lagu tu sebenarnya masa dia dengan band lama dia. Tapi lagu tu tak pergi mana. Tak pergi mana situ je. Jadi dia naikkan balik lagu tu. So dia minta saya Dia lirik. bagi daripada depan tu, tak pergi mana. Tapi macam tadi dia cakap daripada band lama. Maksudnya each member ni, setiap ahli kumpulan ni ada masing-masing ada grup lain ke ataupun memang stick to one Dulu group je? Dulu memang masing-masing dia dengan band dia. Dia dengan band dia. Belakang dengan band. Jojot dengan Jojot. Tu masa semua kat plan A lah. Tu Jadi sekarang dah jadi plan B bergabung Jadi member memang 4 orang je lah. Memang kita 4 orang. Yes, betul. Kita memang lain kita 4 orang daripada Kelang, Selangor semua lah. Semua daripada Kelang. Okey, semua daripada Kelang, orang Kelang. Setakat sekarang ada berapa banyak lagu ni? Kita ada 2. Sekejap lagi kita belanja untuk penutup sekejap lagi. 2 lagu sendiri? Betul. Okey, ada perancangan ke untuk kalau nak bersaing dengan mainstream? Kalau kita tengok cara bawa muzik itu kan macam Flow 88 punya feel pun ada juga tau sebenarnya. Betul. Memang nak bawa saing-saing dengan diorang. Tak adalah saing pun. Sebenarnya kita letakkan Flow 88 itu sebagai idola lah. Sebagai kita punya turning point kita lah. Kita nak genre yang macam tu lah. Genre yang rock-rock Setakat ni tapi dah dia ada happy, senang nak 2 ikut. lagu. Dah ada 2 single, ya betul. 2 single. 2 single. Sebenarnya ada berapa banyak lagi dekat koleksi yang belum dikeluarkan? Pak Maon? Tanya dia lah. Ada Sebelum nampak macam dia banyak buat lagu? 2-3 lagu je lah. Tapi belum buat lagi lah. Belum arrange lagi. Itu dengan kumpulan lama dia Dengan kumpulan tak pernah jadi tu. Tak ke mana? Mengasal bagi depan je. Okey, lagu yang kita nak perform ni sekarang ni tajuknya apa? Lagu ni Saman. Ni pasal apa pula? Saman ni mengenai dengan zaman sekarang. Ada tak puas hati ke? Dia lebih kepada lagu yang budak-budak sekarang naik motor Waisuku. Tapi motor modified kena Saman. Ayo, okey. Mungkin ada peminat dah dekat rumah tu yang tertanya-tanya apa IG-nya Jojot.
Mungkin Jojo boleh bagi tahu apa IG Plan B ni. So dia sengih-sengih dekat belakang kan kita tak tanya dia kan. Sebab Jojo yang punca keluar lagu Zafira ni lah Zafira producer producer kita. kita. Oh iyalah. Dia tengah bagi cue dalam ni. Okey, mungkin Jojo boleh bagi tahu IG Plan B ni. Tanya Ijat lah. Kau buat kerja senang lepas Dia dah tulis tadi, dia lupa dah. Apa Instagramnya kalau Okey, itu dia. Instagram kita itu Plan B Band Official. Plan B Band Official. Plan B Official di Alright. Instagram, di Facebook kita Plan B Band, di YouTube channel kita pun sama Plan B Band. Okey, alright. Jadi kalau nak update mereka boleh. All the time dekat situlah stok mereka. Pak Maun okey? Okey. Kumpulan lama macam mana? Kumpulan lama dah kubur. Kumpulan lama macam mana? Tak ke mana? Tak ke mana. Alright. Itu dia gurau-gurau Pak Maun Kita ada ucapan sikit ke kepada yang menonton ni semua? Okey, saya Ijat selaku vokalis Plan B, mewakili Plan B Band mengucapkan juta terima kasih kepada Borak Kopitiam specialnya bagi peluang kepada kami untuk platform untuk kita berhibur dan kita komersialkan 2 single kita, Zakilah dan Saman kejap lagi. Dan apapun saya nak minta semua hashtag kita, jaga diri baik-baik. Okey, kita masih lagi berperang dengan wabak COVID-19. Semoga semuanya sukses dan kita mesti menang. Ya. Pit macam ni lah, tak dengar suara Pit sangatlah. Dia malu. Mungkin ada nak bagi ucapan. Orang sikit. rumah tengah tengok, anak-anak, saudara mara. Oh, simple betul kau punya ucapan ni. Direct saja. Pak Maun bagi Pak Maun nampaknya macam lebih berpengalaman. Mungkin boleh bagi ucapan sikit. Saya tu tak tahu nak cakap apa. Dua, saya nak cakap majulah muzik untuk negara. Jojo. Okey, Jojo. Satu je belanja. Okey, boleh. Terus menyokong Plan B. Ya. Itu je. Dah. Tak apalah nanti korang ni lah kita compilekan tu sama je lah maksudnya ucapan Pelik sekali je. Okey, itu dia. Plan B kejap lagi akan perform lagu single kedua terbarunya, Saman. Tapi kita nak ingatkan lagi sekali, jangan lupa besok Borak Kopitiam masih lagi akan bersiaran macam biasa 8:30 dengan rakan kami lah yang akan bertugas. Ke Fiona lagi esok? Bukan. Adalah kawan kita. Kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang bangun pagi untuk menyaksikan kami. Dan jangan lupa jaga jarak dan juga SOP. Sama-sama kita putuskan jangkitan wabak COVID-19 ini. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Silakan. Terima kasih. Saman. Let's go. Dalam perjalanan ke tempat kerja, menunggawai suku dengan hati gembira. Nampak polis puaskatan jalan raya, terkejut aku terus menggelabah. Motor suku telah diubah suai, exhaustnya bingit, bunyinya sangat kuat. Baru berniat, hai nak cabut lari, ditahan polis, suruh parking ke tepi. Parking tepi. Diminta lesen dan juga IC, periksa rotek hidup ke mati. Di hulu surat saman pada aku, tergamam aku terus menggigit kuku. Kuku, latali tamplom. Sudah lama nasib tiada untung. Aku disaman kerana tayang sotong, buat kepala jadi tintung-tintung. Latali tamplom. Sudah lama nasib tiada untung. Aku disaman kerana tayang sotong, buat kepala jadi tintung-tintung. Aduh, beli motor suku mahal, modified pun mahal. Kena roadblock, kena saman. Mana nak cari uang ni? Let's go! Latali
jatuh, buat kepala jadi tintong